الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan, para pegawai Surau An-Nusrah Nusari Bayu 3, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan oleh Allah kepada kita rezeki nikmat yang terbesar untuk kita berada dalam surau yang mulia ini di waktu yang mulia, sementara kita menunggu waktu solat seterusnya, itu waktu isyak. Mudah-mudahan kita hidupkan majlis ilmu, ya. Kita membaca kitab insya-Allah 40 hadis penawati ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati usaha kita ini dan dapat kita jadikan bekalan selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini. Pak Cik Haji Idris dia tak dapat hadir bersama kita kerana dia berada di Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan dirahmati Allah, kita sambung pembacaan kitab kita pada hadis yang ke-17. Ini berapa bulan? 7. Hadis yang ke-17, muka surat 48. Baca tajuk dia tu. Ya. Tajuk dia tu mungkin agak ni mujahid, ya, mujahid yang kita malang lah kita sebut, ya. Pasal apa? Kita tidak menyalahkan penulis untuk memilih perkataan ini, tapi kalau kita masyarakat kita ni SIL dia bunyi macam nampak ekstrim lah kita, ya. Jadi kita ni tuan, antara kata ulama, perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa ditolak selain yang disabda oleh baginda Nabi, yang memakan dan memakai daripada yang haram, doa tertolak, termasuk sering mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, ya. Perkataan yang buruk tu termasuk yang kita biasa menyumpah ni kanah tu buruk lah tu, mencarut tu buruk lah tu, ya. Walaupun perkataan itu memang wujud, tapi tak boleh dijadikan wirid amalan untuk kita sebut, ya. Kalau kata ulama, Nabi Ibrahim AS kalau dia nampak khinzir, dia tunjuk lebih kurang macam tu lah, ya. Sebab bukannya salah, tetapi orang yang menjaga warak, dia pasal tuan-tuan ni kita makin mengaji sehingga menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga pergerakan badan. Hati tu memang kena jagalah, sebab hati dia sifat dia berbolak-balik. Hari ni okey, kejap tak okey, kejap okey. Sebab tu Nabi berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetap sabit qalbi ala dini.
tetapkan hatiku di atas agama ini. Ditanya oleh isteri baginda, ya Rasulullah, adakah hati Rasulullah ni boleh berbolak-balik? Satu yang mustahil. Maka Nabi kata sifat hati itu begitu. Maksud qalb, al-qalb itu maksud yang berbolak-balik. Jadi Rasulullah mengajar kita tentang adab. Ya, maknanya Nabi ni tuan takkan berdosa. Ya, tak ada dosa, maksum, terpelihara dari melakukan dosa. Tapi Nabi minta doa supaya dia tetap diteguhkan hati atas agama. Memang agama itu Rasulullah yang menyampaikan, kan? Mustahil pada akal manusia bahawa Rasulullah itu akan bergegar hati. Tak mungkin, mustahil pada mungkin. Tapi itulah doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Samalah macam istighfar, baginda tak ada dosa. Jadi bila samalah macam solat, isteri tanya tu bukan isteri baginda Nabi tak tahu, tapi untuk menjadi pegangan kita umat. Apa yang timbul perbualan antara Nabi dan isteri itu bukan sebab tak tahu tuan. Yang Allah tanya kepada Nabi-Nabi itu bukan sebab Allah Ta'ala itu maha mengetahui, tapi untuk menjadi pegangan kita umat. Sebab Nabi itu daripada kalangan manusia. Jadi isteri tanya, ya Rasulullah, tuan ni tak ada dosa, makna tak ibadahnya begitu hebat sampai bongkak kaki ni, kenapa? Maka jawab Nabi, tak salah kalau saya ni nak jadi hamba yang bersyukur. Ya, hamba yang bersyukur maknanya Nabi ni Allah Ta'ala dah letak darjat yang tinggi dah. Maknanya makhluk yang paling hebat. Lalu dengan kehebatan yang dianugerahkan Allah Ta'ala tu, Rasulullah ni rasa macam mana nak buat ni, kan? Ibadah seolah-olah wajib lah bangun malam, seolah-olah. Ya. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita tahu satu ilmu, kita cuba beramal walau sekali seumur hidup. Orang cakap selawat tuan-tuan, Nabi kata orang yang hampir kepada aku selawat, kata guru lah kita dengar. Kita ni lah orang yang paling malas, cubalah buat sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali dia, 10 kali sehari. Tapi kita beramal lah. Orang cakap solatlah duha, Rasulullah buat solat duha. Kita lah bukanlah malas nak semayang, buatlah walau sekali seumur hidup. Itulah masa umur 50 mungkin buat solat duha, itulah sekali. Sampai mati tak buat, tapi cubalah walau sekali. Itu paling teruk tu. Tahajud pun begitu juga, bangun malam. Ya, kalau boleh hari-hari, tak boleh 2 hari sekali, habislah seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali. Sudah tak dapat juga, sekali semua hidup. Ikhtiar, ya. Sebab tu kata sebagian ulama, antara tanda orang yang ikhlas ialah orang yang mengetahui sesuatu ilmu, dia melakukan ilmu itu. Ya, nah, dia cuba usaha untuk beramal dengan ilmu dia tahu. Walaupun dia tertinggal perkara yang biasa dia buat yang lain, dia buat, dia cuba nak buat, ya. Jadi kita ni kalau nak doa kita mustajab, kuang-kuang tuan, ya, cakap benda-benda yang ada orang yang buat apa ya, benda boleh cakap, kan? Ada ustaz boleh cakap. Apa nak diubah istilah tu? Kalau babi apa nak khinzir cakap Arab. Sebab benda tu menyumpah. Bagi kita menyumpah lah. Anak kita kalau cakap kita lada mulut dengang, maknanya tak sesuai. Betul, perkataan tu wujud. Sebab akhir zaman ni tuan, banyak yang poning. Ya. Banyak yang istilah yang poning-poning, yang orang mentafsirkan ilmu tu menyebab orang lain sesat. Ya, ini nikmat boleh disebut, benda yang tak boleh disebut. Betul, dia tak semua nak didadah. Termasuk orang ada yang berhujah rambutnya Allah Ta'ala ciptakan cantik. Ini nikmat ditunjuklah, apa nak disuruh-suruh kan. Itu semua logik akal. Agama tak boleh macam tu. Ya, agama tak boleh ikut logik akal. Kalau ikut logik akal dah sudah senanglah tuan, ya. Jadi mujahid yang malang, ya. Mana mujahid orang yang mujahadah fi sabilillah lah, ya. Makna dia berusaha sehingga mati dia pada jalan Allah. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musal Ash'ari radhiyallahu anhu anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam
lil maghnami wa rajulu yuqatilu liyudhaka wa rajulu yuqatilu liyura makanah wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyah wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Nah, daripada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ni kalau ikut kisah dia, sahabat-sahabat daripada Yaman, kalau tak silap dia ni qari ya, mengaji sedap suara. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya seorang Arab Badui. Arab Badui ni tuan-tuan, Arab Badui ni Arab yang duduk di pedalaman lah, dia asal dia. Kalau di Mekah, di Madinah sekarang ada Arab Badui tu. Kalau kita tengok apa yang dia maklum kepada saya lah, banyak polis-polis tu daripada golongan Arab Badui. Orang Badui ni dia satu orang yang berani. Jadi banyak, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, banyak disebut tentang Arab Badui ni, yang dia tanya Nabi, ya, mata sa'ah, bila kiamat. Soalan-soalan dia memang, dia berani, dia bertanya. Sahabat ni nak tanya Rasulullah ni agak macam berat-berat, tapi kalau Arab Badui ni dia nak tahu, dia tanya ya, dia berani. Macam orang, kalau Badui ni macam di tempat kita orang asal kan, dia berani. Dia kalau nak jumpa menteri, saya ada kawan orang puak-puak orang asal ni, dia nak jumpa menteri, dia jumpa dia tak ada takut, dia tak bersedih, dan dia ada privilege, ada keistimewaan yang kerajaan entertain dia, tak payah pomel lama, kejap dapat dah jumpa. Semua Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Arab Badui ni dia bertanya, ya Rasulullah, dia ni Islam lah ya. Kalau dia panggil Rasulullah ni dia Islam. Ada seseorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampasan. Mana dia? Ada orang yang perang nak merebut harta. Musuh ni jadi ada banyak harta. Harta ni berupa binatang, unta ke kuda ataupun apa nama, senjata, bekalan macam-macam lah ya. Di harta rampasan ni ada dua tuan, satu selepas berperang, satu sebelum perang. Yang sebelum perang tak dipanggil ghanimah, dia lepas perang, lepas menang perang ya. Harta rampasan mana ghanimah. Ada pula seorang yang berperang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya. Ada juga. Orang ni tujuan dia berperang supaya orang sebut dia tu hero tu. Dia tu berani tu, dia tu memang penegak agama tu, jangan main dia tu. Dia ni mana nak tahu? Nanti kita tengok ujung dia. Ada pula yang berperang dengan tujuan untuk memperlihat betapa peranannya, supaya disebut namanya, dan memperlihatkan betapa hebat peranannya. Ada. Kita ni tuan, dia kadang-kadang yalah tujuan dia tu Allah alam, Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang kita tengok dalam majlis pun ada orang yang dia menonjol, dia nampak dia macam bekerja, tapi sebenarnya sekejap betul dia hilang. Dia kerja yang paling-paling, dia mustahak, yang mana dia frontliner lah. Kerja-kerja berbahaya tu, jaga lalu lintas, nampak tu sibuk, betul dia hilang. Mana orang tahu dia tadi ada kan. Dia lah macam-macam cara kan. Jadi niat dan tujuan dia kita tak boleh nak tuduh pula kan. Tapi ada kita pun kadang baik. Sebab tu dulu masa kita bujang-bujang, kita suka kerja yang duduk, yang hilang pada orang supaya tak kena panggil. Dulu basuh pinggan lah kalau kenduri kena. Sebelum ada catering dulu kan, kita ambil bahagian-bahagian yang duduk mengacau lauk. Kita duduk, jangan, sebab kalau kita berkeliaran kita kena panggil, Pak Sarah mai sini, teh kopi ambil air batu. Mai sini kau. Aduh berbatu-batu kena berjalan, jalan. Jadi kita pilih satu kerja yang duduk, jadi dia kurang sikit cenekeh lah kan. Bila seorang tu kahwin, dia dah mula malih dah. Dia pula anak kecil, dia dukung budak. Ada alasan. Manalah pihak mak ni, dia kendong lah anak tu kili-kili. Padahal budak tu boleh bagi kat orang lain. Tak, dia nak mengelat. Macam-macam lah kan. Sampai dah tak teraya tu, tu ala kulli hal lah.
Sampai umur tak teraya duduk dalam pandangan, tengok kehadiran tu pun dah cukup menggembirakan tuan rumah. Jadilah kan? Jadi dia nak supaya nak menunjukkan betapa hebat peranannya. Dan dalam riwayat lain ada seorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Maknanya orang lain tak berani, dia berani. Dia perlu jalan depan. Lalu dia pun terkorban. Dan dia pun disebut sebagai seorang yang pemberani lah. Dia ni penegak keadilan ni, dia memang hebat lah. Dan ada pula seorang yang berperang untuk membalas dendam kerana ada di kalangan keluarga ni telah terbunuh dalam peperangan sebelumnya. Perang ni sekarang ni dah kurang dah tuan. Ya, zaman dulu memang ada perang ni mempertahankan tanah air, mempertahankan agama. Sekarang dah kurang lah. Tapi kalau dia dulu dia nak balas dendam, macam mana tu? Ni Badui ni bertanya ni. Dan dalam riwayat yang lain pula ada disebutkan ada seorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya. Maknanya nak melepaskan kemarahan ni, dia ni bongi. Jangan ajak dia berperang, dia setuju dah. Memang kaki tempur lah kan? Macam belalang tempur lah dia ni, pantang mundur kecuali operasi. Jadi dia pantang ajak dia kaki bangih, memang nak perang lah. Maka mana dia semua ni dianggap berperang fisabilillah. Tanya orang Arab Badui ni tadi, fisabilillah ni pada jalan Allah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimah Allah Ta'ala, iaitu agama Islam menjadi tinggi, maka orang itu sahajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya apa cerita ni tuan? Cerita dia, soalan-soalan ini memberitahu kita bahawa ada banyak tujuan seseorang dalam hal ni. Ditanya bab jihad, bab berperang, sebab perang ni antara perkara yang terbesar yang dibuat oleh seorang yang mengaku Islam. Sebab perang ni bukan semua orang berani tuan. Perang ni kalau orang munafik zaman Nabi, dia cakap ini pi mati ni apa hal, kita elok-elok nak pi mati ni. Dia macam tu dia cakap. Kau nak bini kau jadi balu, anak kau jadi yatim. Dia tukang propaganda. Elok-elok duduk rumah kau nak pi bergom tengah panas dia buat apa, nak pi mengantar nyawa. Dia fikir dia tak ya pula. Ada reverse seorang. Ini munafik. Munafik ni apa? Yang berkata di lidahnya benar, ni benar, betul. Tapi dia tidak mengaku dalam hati. Dia buat-buat macam nak. Dia pergi setengah jalan balik. Nabi pun kenal, balik. Tak ada masalah. Sebab orang munafik tempek dah tersedia. Dia senang kan tuan dalam agama, mana yang degil jangan risau. Tempek kau dah tersedia. Maknanya kalau kau degil, neraka tempek. Yang nak ikut. Jadi tugas Nabi ni dakwah. Dakwah ni maksud mengajak. Wa imma saudara mara, anak beranak, nak ikut. Tak nak ikut tak ada masalah. Tempek dah tersedia. Jadi Nabi ni mengajar supaya orang yang mengikut ni pula jangan tergelincir masuk ke gulungan yang dah siap tempek dia neraka ni. Ini yang kita nak kena belajar. Iaitulah bergantung kepada niat. Apa niat kita? Aduh, boring lah, tak ada benda nak buat contoh. Maka niat kita sebab kita boring. Jadi bila Allah Ta'ala ni kendian atau tak ada masuk buku, semua mardud, tertolak. Kalau niat dia betul, dia pergi, ya Allah, aku nak pergi majlis ilmu, aku nak pergi solat jemaah, dan aku nak pergi ziarah orang mati, ya Allah, supaya aku nak ikut sunnah kekasihmu Rasulullah. Awal dia raid, tengah-tengah dia dah menyeleweng dah, dia pergi, dia berburak lah dan mengumpat astagfirullah. Ingat dia balik istighfar, lurus balik jalan. Selamat balik amalan tu, gugur kutip balik. Tapi kalau awal dia niat pun dah salah, maka mardud, ditolak. Sebab tu semayang tuan, semayang kita kata Nabi SAW, orang yang elok semayang akan naik kepada Allah SWT sebagai cahaya yang putih bersih. Maka semayang itu cakap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jagalah orang ini sebagaimana dia menjaga aku. Tetapi orang yang semayang yang terpaksa, tak ikhlas, dia akan dipintal seperti kain buruk dan dilemparkan ke muka orang. Bam, tak nampak. Kau nampak kan main cabut lagi dalam semak, takut.
Tapi itulah hakikat. Setiap kali kita sembahyang buat naik. Kata sebagian ulama, mana yang tolak tak naik, paras telinga turun balik. Kenapa? Kerana adanya riak, adanya keterpaksaan, tidak adanya khusyuk. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni faham, al-khauf, takut. Sebab tu kita setiap kali lepas sembahyang, kita kena ingat sembahyang yang seterusnya. Habis maghrib kerjakan isyak. Isyak kan kita berhentilah tuan. Ya, kita sembahyang. Sekarang ni tak boleh lama dah. Habis sikit hadis pun tak banyak lah. Satu muka lah. Muka setengah kan. Jadi ingat, orang yang sentiasa ingatan dia untuk solat, kalau dia mati dalam waktu antara keduanya, dikira dia mati syahid. Ya, kata ulama, maknanya jadi orang ni sentiasa ingat pada Allah. Jadi sembahyang itu tidak borek bagi dia. Dia menunggu azan dah. Tak ada lah azan lah. Ini dah jenis ni tuan. Kita jenis kategori mana? Kan dulu selalu disebut orang yang muka dia bercahaya seperti bulan, seperti matahari. Ini kategori-kategori orang yang bila azan dia sampai ke masjid, dia cahaya dia sikit. Sebelum azan dia sampai, macam ni cahaya dia, orang mendengar macam tu. Makna tadi dia menunggu. Kerana apa? Kerana salat itu adalah pertemuan dia. Dia menghadap kepada Allah SWT dan dia bercakap seolah begitu. Yang dia faham, dia wajib dan dia tidak rasa terbeban. Barulah dikatakan khusyuk. Makna dia faham apa yang dia buat. Ini tak dah azan, dia terperanjat dia dengar azan. Baru maghrib dah isyak. Makna dia terbeban lah tu kan. Kita ada kategori itu tak? Aduh, berhenti kau nak sembahyang karang lah. Jalan. Tang main kerem. Maghrib dah bubuh, isyak pun wallahu alam. Contoh kan, dia tergamang dengan azan lah. Azan yang paling ditunggu azan maghrib bila? Bulan Ramadan. Dan azan maghrib ya mustahak tu. Kadang azan zuhur tu pun dibuat maghrib. Kan kita selalu tengok ada azan dah kan, duduk dalam bilik qalab, Allahu Akbar pada azan zuhur. Hawi betul saya. Dia air dah siap sebelah, gop saya minum. Bilik qalab, tengok buka tingkap, orang bendorang lah baru zuhur kata. Dia menunggu azan pasal nak mamam melantak. Itu niat qaul. Orang nunggu azan nak sembahyang, dia nunggu azan nak makan. Tu bulan Ramadan ada kategori ni. Lambek betul lah azan. Muazzin ni tak payah gaji ke apa ni kan. Harinan sehari ni nak patut dia azan tu satu kegembiraan. Panggilan tu bukan dipanggilan daripada Bilal. Bukan Bilal cakap marilah datang ke rumah dan marilah minum makan mi goreng. Tak ada. Azan itu panggilan pada Allah SWT. Kalau kita terjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mana cakap aku Maha Besar, kata Allah. Maka kita pun mengaku Allahu Akbar, betul, Allah Maha Besar. Tak ada yang besar yang lain. Apa yang ada kita tinggalan? Awal waktu riang sebelum nak azan lagi kita dah siap. Kan? Jadi mengucap asyhadu alla ilaha, kita mengucap tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan aku. Taklah, kita pun jawab betul. Dan tidak ada nabi, mana nabi itu pesuruh Allah. Tak ada manusia yang lebih hebat daripada nabi melainkan nabi. Kita pun mengaku ya, nabi pun mengajar sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah macam mana aku sembahyang. Sampailah orang yang sembahyang itu, marilah bersembahyang. Mana apa yang dapat dari orang yang sembahyang, dia akan beroleh kejayaan. Hanya alal falah. Kau dah sembahyang, kau minta kepada Allah. Minta masa bila? Baca Fatihah tu dah minta dah. Dan kita puji Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita mengaku bahawa Allah Ta'ala itulah raja sekalian raja pada hari kebangkitan. Tak ada iyyaka na'budu, kita beri penyaksian hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sebab tu masalah tuan 2 rakaat ya sembahyang. Ya, kata ulama masalah tu antara dahi dan tempat sujudnya. Maknanya 2 rakaat selesai masalah. Sebab apa? Sebab kita nak minta wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Di para nabi, as-siddiqin, siddiqin orang yang benar. Siapa di antara yang benar? Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Kan? Makna Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni sahabat yang membenarkan apa? Membenarkan apa yang Nabi bawa. Tak ada dakwa dakwi, tak ada mempelekeh, tak ada sikit, tak ada. Sebab tu Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar dan sekalian iman orang yang ada, berat lagi iman Abu Bakar. Sahabat Nabi. Kita selalu dengar cerita hijrah. Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah duduk dalam gua Thur, kena gigit pangku Nabi, menangis. Itu semua membangkitkan kasih sayang kita kepada sahabat. Supaya apa? Kita tak boleh ikut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun tak boleh challenge Sayyidina Abu Bakar. Banyak kali saya sebut, Sayyidina Umar cuba, tak boleh. Sayyidina Abu Bakar ni dia cool, tapi dia memang hebat. Maknanya dalam ramai-ramai sahabat 124,000 tu Allah Ta'ala tengok Bayatul Ridwan 1,500 orang kalau tak silap. Kemudian Badar 313 orang. Kocik lagi yang dijamin syurga 10 orang. Dikocikkan lagi Khulafa' Rasyidin 4 orang. Kan? Daripada Khulafa' Rasyidin 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ni jadi radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran seorang mana jadi yang bersama dengan Nabi SAW. La tahzan innallaha ma'ana, kan? Nabi cakap kepada sahabat, jangan takut, Allah bersama kita. Nabi cakap kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar takut, ya Rasulullah, dia dah naik dah orang kafir ni. Nabi cakap, jangan takut. Kalau kita berdua yang ketiganya Allah, bagaimana pandangan? Tengok tuan, Nabi mengakui kalau kita berdua, yang bertiga, setan banyak. Kalau duduk berdua mula ada rancangan macam kita ni. Kan? Elok kita panggil dia tu, dia jangan terang kita. Kita lain rancangan kita bila berdua. Nabi tak, bila dengan sahabat yang ketiganya Allah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni hebat. Sayyidina Umar tak boleh lawan. Kita nak lawan lagi tak boleh. Kita apa? Sayyidina Umar pernah mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, Abu Bakar tak bagi salam pada aku. Apa salah? Nabi panggil, ya Abu Bakar. Kenapa? Jawab Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku pernah dengar Rasulullah pernah cakap, siapa yang mula bagi salam, Allah Ta'ala sediakan satu rumah bagi dalam syurga. Selalu aku bagi salam, hari ni aku nak sahabat aku ni dapat rumah di dalam syurga. Sebab tu aku diam, aku bagi can dia bagi salam dulu. Dalam hadis yang lain Nabi tanya, hari ni siapa yang dah menziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang puasa, siapa yang dah bersedekah, semua Sayyidina Abu Bakar kat tangan. Sehingga satu ketika dalam satu perang, saya dah lupa nama perang, Rasulullah tanya sahabat, tanya Sayyidina Umar, ya Umar, apa yang kau infakkan perang ni fisabilillah? Sayyidina Umar ni pun banyak harta tuan. Aku telah menginfakkan separuh daripada harta aku, ya Rasulullah. Separuh lagi aku tinggal pada keluarga. Okay, good. Mana okey lah, kan? Hebat. Kok kita ada 10,000, 5,000, kita ke tepi kan? Untuk berjuang. Lagi 5,000 tinggal. Tanya Sayyidina, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Ya tu harfun nida, maknanya tadi fathah aba jadi ya. Apa yang kau sumbang untuk agama? Aku menyumbangkan keseluruhan hartaku, ya Rasulullah. Habis. Apa yang tinggal? Aku meninggalkan Allah dan Rasul bersama keluarga aku. Tergamang sahabat. Sayyidina Umar cakap, aku tak boleh lawan Abu Bakar ni. Aku setengah dia semua. Sehinggalah wafat Sayyidina Abu Bakar. Dalam kisah yang saya pernah jumpa tuan, ditanya oleh Sayyidatina Aisyah kepada sahabat yang memandikan Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat, adakah kau melihat tanda hitam pada dada ayahku? Jawab sahabat, ada. Itulah kesan terbakarnya hati ayahku ketika wafatnya Nabi SAW. Punya sayang Sayyidina Abu Bakar, tapi dia cool. Yang mengamuk Sayyidina Umar, bang siapa mengatakan Nabi mati aku akan bunuh, aku pancungkan. Maka Sayyidina Abu Bakar membacakan sepotong ayat Quran, maka diam Sayyidina Umar. Dia cool, tapi kasih sayang dan terbakar, hitam, ada kesan. Itu dalam riwayat ya. Rumah Sayyidina Abu Bakar yang dah sampai ke Mekah di Hotel Hilton. Sekarang apa nama dia? Meridian apa? Bukan Meridian, Millennium Hotel. Hilton lama yang ada KFC bawah tu. Area situ lah. Tu rumah Sayyidina Abu Bakar. Intercontinental Darul Tauhid rumah Sayyidina Umar. Hilton rumah Sayyidina Abu Bakar.
Clock Tower rumah Sayyidina Osman. Lebih kurang ya, kalau kita nak bayangkan lah. Rumah Rasulullah dekat Jabal Abu Qubais, dekat belakang Babu Salam sebelah sana, dekat Maulid tu lah, area Maulidur Rasulullah. Jadi tuan-tuan, maknanya niat ya. Banyak hadis kita jumpa orang yang berilmu salah niat dia pun ke dalam, masuk neraka lah, masuk ke dalam. Orang yang pemurah menginfak harta pun menunjuk supaya dikenal orang sebagai murah pun dia habis. Orang yang berjuang mati fisabilillah pada pandangan manusia pun dengan niat dia nak menunjuk juga. Maknanya apa tuan? Setiap perkara yang kita lakukan lillahi ta'ala. Sebab tu doa iftitah tu kalau boleh jangan tinggal kan. Inna salati, ya, dia kalau ada dia punya dhamir tak ada alif lam, kita tak boleh baca inna salati salah, wan nusuki salah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa, sebab ada dhamir tidak boleh berkawan dengan alif lam ya. Contohnya hadza waladi, ini anak lelakiku, tak boleh hadza al waladi salah ya. Daripada nahwu dia tak boleh dhamir dikacukkan dengan alif lam. Okey, keterangan Allah Ta'ala mengkehendaki supaya para mujahid mengikhlaskan niat mereka semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita tengok, kadang ada orang dia upload gambar, ni kita nak pergi berapa orang ni minta doa apa semua, kita tak boleh cakap dia menunjuk, sebab itu sebagai mungkin perangsang, sebab niat ni tak tahu ya. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perkara tu mesti ada niat dia, dan setiap orang tu dia yang mengetahui apa yang diniatkannya. Ya, nak kita korban kau ni dah salah niat ni, tak boleh. So, kita dah menuduh ya, ataupun kita dah meremehkan orang lain, atau kita memfitnah dia, kita tak boleh tahu. Sebab tu dalam kes-kes jenayah apa nak buktikan niat dia, elemen jenayah zaman saya belajar dia ada dua, mens rea, actus reus dalam bahasa Latin. Niat untuk melakukan perbuatan itu dilakukan, maknanya niat dia dah hasah pisau daripada rumah, maknanya dia jumpa orang tu dia tikam, maknanya dua-dua ni complete elemen untuk mensabitkan dia melakukan jenayah. Dia kalau tak ada niat, dia kata bunuh tanpa niat apa semua tu, dia buat kereta tu tiba boom terlanggar, dia tak ada niat. Tapi ada juga kes yang kita belajar kriminal, dia saja langgar, adalah manslaughter, macam-macam istilah lah, bunuh tanpa niat apa semua kan. Jadi kena dibuktikan niat tu, maknanya kita tak boleh nak menuduh, kita tak boleh cakap kan ni salah ni, tak boleh. Dia tu nak menunjuk je tak, pasal dia hari-hari sedekah, dia dah tak rasa menunjuk. Sebab nikmat Tuhan tu maknanya boleh ditorang-torang, pemberian tu boleh secara torang, boleh secara suruk-suruk. Tengok kategori manusia. Makna tadi macam mana nak kata tuan-tuan, contoh menyampaikan ilmu berdakwah. Ada orang berdakwah tu kita akan jumpa hadis yang dia ni masuk neraka. Kalau macam tu tak boleh lah, tak juga kata ulama. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, ilmu tu pun kena zakatkan juga. Macam mana? Berlebih ilmu tu kita kena beritahu orang. Satu. Yang kedua, kita nak orang tu mendapat kebaikan seperti mana kita dapat kebaikan. Kita tahu fadilat selawat, kita beritahu orang. Takkan tu pun nak menunjuk. Ataupun kita macam mana? Kalau kita baru nak belajar, ibarat kata orang berjalan nak main rollerblade tu, kejap-kejap jatuh, perlahan lah. Sebab kita baru nak berlatih. Tapi takkan hari-hari kita tak pandai-pandai nak jaga hati, kita istighfar. Ya Allah, ampunkanlah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, orang yang menegur kau di khalayak, dia nak memalukan kau. Kalau dia nak menegur, biar dia menegur belakang, one to one, tak boleh ni salah. Kalau dia tegur, maknanya dia nak menunjuk dia pandai, dia nak menyentuh orang lain. Sama lah macam orang yang menyoal. Ada orang yang menyoal, dia nak tunjuk dia pandai, padahal dia tahu jawapan tu, dia nak test ustaz ni tahu ke tak tahu. Berapa kopak Jibril ustaz? Dah kau ustaz tu 300 ke 600 ke. Allah, dia kan itulah ustaz macam mana ni. Saya rasa berapa tu ustaz tu, 300 kiri 300 kanan. Berapa lebar kopak Jibril tu? Kopak Jibril kalau dia kembangkan satu pun golap dunia ni. Berapa ukur lilit dah, panjang cerita. Apa kerja Jibril sekarang ni? Tu tak boleh, mana dia nak test. Ada juga
dia tahu kan. Ada yang orang menyoal dia memang tak tahu. Apa hukum Ustaz kalau nenek boleh ke tak boleh? Saya tak tahulah, saya keliru lah kan. Tak boleh tu Ustaz tu, haram hukum kalau ikut nenek-nenek. Okey. Ada juga orang yang bertanya dengan tujuan supaya orang lain tahu. Dia tahu tapi dia nak Ustaz tu terang pada orang lain. Ada juga orang bertanya dia nak pergi bantai kawan dia tu. Ustaz, apa hukum pinjam motor orang tak pulang-pulang kan dah seminggu tu? Nah, tu maknanya dia nak tembak seseorang. Ada juga. Saya kalau ceramah kadang mana yang dekat Ustaz, nanti Ustaz sentuh, alamak ni payah ni. Ni mesti ada ni nak kena dalam ni. Ustaz sentuh bab molih kambing apa dah kena cat warna biru tu. Korban itu ada tak siapa-siapa beli kambing warna biru. Disuruh kita ni dah kita dah pucat macam mana. Nak jawab bab color ni. Yang afdalnya putih kan. Jadi kadang-kadang kita tak payah layan lah. Macam tu dia nak kena orang. Ada. Jadi banyak kategori. Jadi niat kita ni kayak mana? Kita yang tahu. Allah SWT Maha mengetahui. Kita jangan nak bohong. Tak ada dah. Abang ni tak ada niat sebenarnya. Tak ada dah. Bohong lah sebenarnya dah. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala hanya menerima pengorbanan yang dibuat semata-mata mengharapkan keredaannya dan tidak mahu menerima pengorbanan yang dicampur dengan tujuan-tujuan lain walaupun hanya sedikit. Jadi Allah Ta'ala tuan Maha cemburu. Sebab tu apabila seorang menisbahkan amalan dia kepada lain pada Allah Ta'ala cemburu, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala balas dia dengan neraka. Itulah syirik, menyengutukan Tuhan. Nabi tanya, kalau lah kau nampak isteri kau dengan orang lain macam mana, sahabat cakap pancung dia, geram kan, cabut pedang. Itu makna kalau menduakan suami hukumnya bunuh saja. Macam tu garang. Arab ni dia cemburu kan, sebab tu bangsa-bangsa sana cemburu lain macam. Jangan kita nak pandang kono kita kan. Sebab dia berselubung kan, antara lah ya. Jadi Nabi cakap Allah Ta'ala lebih cemburu pada itu. Sebab itu orang, tuan-tuan mana dengar tak, masuk syurga kerana seekor lalat, masuk neraka kerana seekor lalat. Nabi bercerita ada satu orang, dia melalui satu tempat dalam pengembaraan dia berdua, jalan satu kampung, maka ditahan oleh orang kampung dia. Dia cakap, kalau kau nak lapeh, kau kena berkorban. Maka orang ni pun cakap, nak korban pakai apa? Yang seorang dia cakap, aku tak ada benda nak korban. Maka kata orang ni, korbanlah walau hanya dengan seekor lalat. Dia nak mengikut, dia lalat ni aku korbankan deh. Maka dengan seekor lalat tu orang tu masuk neraka. Sebab apa? Dia melakukan selain pada Allah. Selain pada Allah siapa? Inilah orang-orang yang menyuruh dia ni. Maka yang lagi seorang tu cakap, aku tidak akan berkorban walaupun apa, aku hanya berkorban kerana Allah SWT, bukan kerana yang lain. Dia dibunuh, dia masuk syurga. Ni kalau tuan-tuan dengar, kalau orang tanya apa kisah masuk neraka kerana seekor lalat, masuk syurga kerana seekor lalat, ini kisah dia. Ya, sebab tu kita tak boleh apa pun lillahi ta'ala. Isteri buat air, ya Allah Tuhanku, aku buat air suami ni kerana kau ya Allah. Anugerahlah segala kebaikan pada air ni, janganlah dia kena kencing manis walaupun aku dah tahu 5 sudu gula. Macam tu. Dan kau berilah aku keberkatan ya Allah, ampunkanlah aku kalau ada marah-marah nak buat air ni. Kerana Allah. Suami pula, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillah, ya Allah, aku minum ni kerana kau ya Allah. Jadikanlah barakah air ni. Insya-Allah tak lekek penyakit dah. Pasal kita ingat Allah Ta'ala. Ini tak, ini potong kaki ni, minggu depan tu kena potong. Bukan kencing mana, kena langgar ada Istanbul. Pasal niat yang buruk. Dia tak? Kita makan, ini tak boleh, ini kolesterol. Ini tu, ini habislah kita tuduhan makanan tu. Makan lah, nak minum racun, yakin bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi. Tapi jangan buat tuan. Kan? Kita baca ya, kita tak tahu, tak apa. Kau dah tahu, duit tidur tengah jalan dah, tunggu lari balak sampai. Ni tak tahu. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tapi kalau almarhum matuk apa simi aja selun, bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i ya hayyu ya qayyum. Itu almarhum Tok Tam Mamat saya panggil lah ya. Atuk Elmi ni lah, atuk dia betul, ayah dia punya ayah. Kalau makan dia cakap kau baca ya hayyu ya qayyum. Itu Nabi aja kan doa dia, bismillahirrahmanirrahim la yadur ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Tu Nabi aja bacalah 3 kali pagi 3 kali petang. Seorang sahabat
Nama saya dah lupa, Sayyidina Anas bin Malik ke. Satu hari orang heboh cakap, dia kat masjid, rumah terbakar. Dia kata tak. Betul. Sebaris dah terbakar. Sahabat cakap, pergi tengok. Dia kata takkan terbakar. Pagi betul rumah dia tak terbakar. Maka sahabat ni, yakin betul kamu jawab? Apa tak yakin? Nabi dah ajar. Baca bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul alim, tidak akan datang mudarat hari itu pada aku, yakin. Nabi ajar. Betul. Memang tak terbakar rumah. Itu sahabat punya amalan tuan. Kita kena yakin. Sebab tu kita kalau dapat beramal, kadang-kadang saya pun lupa juga. Masa sibuk baru nak baca, pergi kerja koro, baru nak itu, pergi macam-macam hal nak dibuat lah. Tutup pintu kita, dah terlupa. Jadi peruntukan 3 kali ya, bukan 300 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Semua kerana Allah Ta'ala, insya-Allah selamat. Yang tak selamat ni pasal kita menentukan sendiri. Kalau aku tak tutup, habislah ni. Kalau aku tak ni, aku semua dia ya. Mana boleh? Ya Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kau tolonglah lindungi harta benda, ahli keluarga kau semua ya Allah ya. Aku serah padamu ya Allah, berilah pertolongan. Macam tu. Sehingga kan dalam beribadah pun minta tolong, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingati Engkau, bersyukur atas nikmatmu dan melakukan segala perkara baik. Minta tolong. Kita tak boleh tinggal maksiat kalau Allah Ta'ala tak tolong. Kita ni lihat nafsu kita ni macam-macam kita nak buat. Dengar orang mengumpat, kita suka nak menyampuk tu. Ada 2 poin kita nak tambah ni, dia kurang ni, dia terlupa. Kita mengelintin tu, minta pertolongan Allah Ta'ala jauh kita. Betul. Kalau tak kita terlibat. Kan? Sebab tu kita niat. Dan ya, niat segala-gala niat. Ya Allah, aku ni kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu ya. Hari-hari kita tanaman insya-Allah. Kita jadi orang yang sejuta niat. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan yang baik. Matikanlah aku sebagai orang yang mati syahid. Kita nak pergi perang ke mana? Tapi kalau kita minta Allah Ta'ala makbulkan, kita mendapat. Ya, mudah-mudahan. Yang kisah Sayyidina Ali berperang, dalam satu peperangan pun saya dah lupa. Dah tua ni semua boleh lupa kan. Bulu kasap dapat ujung, pangkal losap dapat pangkal, ujung losap. Tapi tak apalah, kita ceritalah supaya dapat jadi iktibar kita. Sayyidina Ali ketika mana dia dah rabah orang Sayyidina Ali ni hebat orang kan. Dia nak bantai dengan padang, orang tu ludah, pum, tapat kono kat muka. Jadi bila dah kono ni tadi, kono ludah. Sayyidina Ali tu tinggal orang tu. Hei, orang tu jerit. Apa tak kau tak bunuh aku? Bunuhlah. Maka pun jawab Sayyidina Ali, tadi aku nak bunuh kerana Allah. Aku berperang tadi menegakkan agama. Bila kau ludah muka aku, timbul kemarahan pada aku nak bunuh kau sebab aku marah. Maka telah berubah niat. Sampai macam tu tuan, sahabat punya faham. Sebab tu kata-kata sahabat, kata-kata mutiara Sayyidina Ali, antaranya manusia itu terlena ketika di dunia. Mereka hanya tersedar daripada tidur bila dah masuk kubur. Itu kata-kata Sayyidina Ali tu. Makna kita ni hidup, berapa tahun kita hidup sampai kita mati. Selama itulah tempoh kita terlena. Lalap. Apa mana lalap tu? Mengigau. Cakap orang gigau tak boleh pakai. Cakap orang longkolap pun tak boleh pakai. Maknanya orang yang dalam kegelapan, hati dia gelap, dia cakap pun tak jalan. Oi, dengar sini manusia. Kalau dia ni lah, sokonglah saya. Siapa orang yang longkolap tak nampak, jadi orang tak pakai. Ya, sama lah orang mengigau. Dengar sini baik-baik, ni ada nak begitu, tak ada dilayan tak orang dah. Pokoknya tu mengigau tu. Sama lah orang yang terlena ni, dia tak buat apa. Dia rasa macam dia buat satu, tapi tak memberi kesan. Jadi bila dia terjaga, bila dia dah masuk dalam kubur, astagfirullahaladzim, dah mati. Macam mana ni? Nak sedekah duit banyak, simpan buah bantal 1 juta lebih, buah tilam, buah tanam buah pokok pisang, macam mana ni? Nak pergi sini, nak buat ni, tak sampai nak istighfar, tasbih banyak, tasbih digital, tasbih. Bila nak pakai ni minta. Tak lapis kan? Ya, sebab tu orang yang masuk kubur, orang yang baik pun nak bangun, orang yang jahat lebih lagi. Kenapa? Kerana orang yang baik ni tadi, dia nak menceritakan nikmat selepas kematian tadi. Dia nak cerita ke anak cucu. Atuk dulu semayang, atuk pergi surau, atuk majlis ilmu, atuk berzikir, atuk selawat, atuk sedekah, atuk wakaf, nikmat ya Allah dalam kubur, ku semangat.
Kau buat macam mana tu buat dulu, tapi tak lepas. Dia tak boleh. Orang jahat memanglah mencakar nak balik. Dia nak mengelupu nak naik. Walau taro idzil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila orang berdosa tadi dihadap depan Tuhan, mereka menundukkan kepala. Allah Ta'ala cakap, kalau kau tengok kesian, tengok tunduk kepala. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, dulu masuk ke dunia kami dah tengok dah. Tengok orang ramai-ramai tawaf, tengok orang pergi majlis ilmu, tengok orang puasa buku ramai-ramai, tengok kan. Absarna wa sami'na, kami pun dengar ramai orang cakap buat baik nanti masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Farji'na, kembalikan kami ke dunia Allah, na'mal salihan inna muqinun, kami akan lakukan amal soleh. Hari ni kami dah yakin dah ni. Tak boleh. Kalau orang masuk penjara, dia keluar, dia boleh berubah sebab dia masih hidup. Jadi kita, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, hari ni ada 3 hari ya. Dunia ni ada 3 hari ya. Semalam telah berlalu. Ada tak orang boleh ulang semalam? Dia makan durian, dia boleh balik dia makan durian yang sama? Tak boleh. Sebab tu kalau kita dengar ni air ni satu je ni. Hakikatnya betul kan. Air ni yang ni betul. Rupa botol dia sama. Botol ni adalah botol ini. Ni rupa dia sama. Botol ini bukan botol ini. Faham tak? Tunjuk kamera. Botol ni dia adalah berdiri sendirinya. Dia sama rupa tapi yang ini bukan yang ini, yang ini bukan yang ini. Hari ini adalah hari ini. Semalam telah berlalu. Tak ada orang boleh mengulang salam walaupun macam mana hebat ilmu dah. Esok hari tak diketahui hidup ke mati kita. Habis yang kita punya hari ini. Hari ini kita punya. Yang sekarang ni tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan nak berzikir, majlis ilmu tak ada masalah, nak pegang tasbih tak ada masalah. Orang ceramah kita subhanallah. Boleh. Tak ada masalah. Dia tu tunjuk alim dongah lah macam tak apa. Berzikir selawat lah apa, jangan mengaji kuat-kuat dah. Ustaz baca Quran wa idza qala rabbuka lil malaik, kayak sudut nak apa lah kono tu. Dia nama macam nak mufarakah. Kan? Dia tak sesuai lah, tapi berzikir pegang subhanallah. Dengar-dengar senyum-senyum, angguk-angguk kan. Habis sebab hari ini tuan-tuan. Hari ini kita punya. Malam karang kita punya lagi, sampailah kita lalap. Bila lalap bukan kita punya, sebab tu kita kena baca bismillah. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Tidur itu adalah mati. Sebab kita dah tak ingat dah. Tak ingat. Lelap mata kita habis, tutup buku. Ku hidup, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma. Maha suci Tuhan yang menghidupkan aku selepas aku dimatikan. Kepadanya lah kami kembali. Bangun tidur ingat Allah Ta'ala, nak buka baju bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Ini menutup pandangan syaitan daripada menang aurat kita. Saya pun kadang selalu lupa. Bangun bau, mata pun lelap merabur. Mata berjerait kan. Bangun pagi kan senang. Tapi kalau boleh kita baca lah. Cuba beramal walau sekali. Kan? Baca doa, nak mandi baca doa, nak ambil wuduk baca doa, keluar bilik air baca doa. Lepas ambil wuduk baca doa, nak pakai baju baca doa lagi. Nak melangkah keluar rumah baca doa. Keluar rumah langkah kaki apa? Langkah kaki kiri, pakai kasut kaki kanan. Baca doa bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Surau masuk langkah kaki kanan, semayang. Baca doa, ingat Allah Taala. Leka-leka terwalak-walak, ingat Allah Taala, astagfirullah, astagfirullah. Nyanyi lang kita ingat Allah Taala, Allah astagfirullahalazim. Ambil lit satu hilang. Nah. Ya, sebab kita memang dileka kan. Bila kita buat kerja, hati kita berhenti. Bila kita berhenti, hati kita berjalan. Itu standard. Kan? Jadi ingat. Ya Allah, tolong. Sampailah akhir hayat Allah habis. Masuk syurga, selesai. Jadi semalam telah berlalu. Esok belum tahu. Hari inilah kita menjadi penentu. Jangan kita cakap tahun depan lah taubat. Bulan depan dah tentu hidup. Jangan kita buat makna tadi melangkau kerja. Taklah. Siapa yang nak nentu kita hidup ni? Sebab kita rasa kita belum nak mati. Rasa. Sebab kita rasa kita tak sakit. Bukan sebab sakit mati. Ramai orang sakit tak mati pun. Orang yang sehat mati.
depan mata berlaku, kita tak ingat, kan? Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit sebanyak mana tadi kita sentiasa bertaubat, sebab kita banyak buat silap, kita banyak istighfar, banyakkan solat taubat, ya, ingat memperingatkan ahli keluarga kita, diri kita, ada kesempatan mengaji kita mengaji, tak sempat kita baca qul huwallahu banyak, selawat, zikir, istighfar, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dihabiskanlah umur kita dalam keadaan kita mengingati Allah. Itu panggil husnul khatimah, sebaik-baik kesudahan, ya, lebih baik daripada taraf wali dan karamah. Sebab apa? Kita dah mati, kita dah tak berubah lagi, dah tutup buku dengan kebaikan. Pintu-pintu yang baik dia masuk, selamat mudah-mudahan, ya. Wallahu alam. Adakah yang nak dibetul, ditambah atau yang kurang jelas? Kalau boleh sejelas saya jelaskan. Kalau tak ada, sekali lagi saya minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan. Yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Tak ada niat untuk menggurui hati mana-mana pihak, melainkan peringatan. Kenapa kita kena cabar diri kita, tuan-tuan, ya. Kita kena cabar supaya kita melawan nafsu. Nafsu ni tak boleh dibuang, dia boleh dijinakkan dia. Jinak anda. Kalau orang bola lembu boleh bagi makan garam, mau dah datang jilat tapak tangan tu, okey lah tu. Mana dia jinak. Dia kalau liar ni kan susah. Dia melempek sana melempek sini, jadi dia jinak dia. Mudah-mudahan kita mudahlah kita nak beribadah, sebab nafsu ni sifat dia suka melawan, kan? Wallahu alam. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u dzal jalali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.